أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتاب العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita pada malam ini bersama-sama untuk meneruskan kuliah kita pada malam ini, kuliah indahnya hidup bersyariat. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. InsyaAllah saya mohon kepada semua para penonton di Facebook ini dan juga di Facebook Live ini untuk like dan share video ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk kita semua, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan share Jadi semoga rakan-rakan anda, sahabat anda dan juga keluarga anda dapat manfaat, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah, kita akan teruskan kuliah kita pada malam ini, pada hari ini, iaitu hari ini saya mula awal sikit kerana waktu isyak pun dah lambat. Jadi lepas maghrib kita akan mulakan, insyaAllah. Jadi setiap hari Isnin kita boleh mulakan selepas maghrib. Mudah-mudahan semua lebih ramai lagi yang dapat join kita punya Facebook Live dan sebagainya, insyaAllah. Baik, sebelum saya teruskan kuliah kita pada malam ini, Alhamdulillah, saya ingin memberitahu bahawa di Masjid Haji Muhammad Saleh di Gelang, kita telah buka iaitu zon yang kedua, zon 2 pada minggu lepas, iaitu hari Jumaat yang lalu. Jadi Alhamdulillah, kita dah penuh, booking telah pun penuh masa tu pada Jumaat yang lalu. Jadi lebih ramai peluang untuk lebih ramai jemaah untuk menunaikan fardu solat Jumaat, insya-Allah. Jadi bagi siapa yang belum dapat booking, setiap hari Selasa 10 pagi anda boleh buat booking di ourmosque.commonspaces.sg ataupun anda boleh tunggu pada hari Jumaat 10 pagi atau 12.30 hari tu, antara 10 pagi 12.30 hari, cubalah book solat Jumaat kalau anda boleh melakukannya, insya-Allah. Jadi ini adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat meneruskan kita punya ibadah solat Jumaat, lebih-lebih lagi di waktu pandemik COVID-19 ini. Okey, itu berkenaan dengan hal ihwal inilah masjid. Okey, baik, kita akan teruskan kuliah kita pada malam ini, insya-Allah, iaitu hari ini kita akan teruskan berkenaan dengan solat-solat sunat. Jadi solat-solat sunat ni yang tuan-tuan yang telah pelajari minggu lalu, di mana solat-solat sunat ini kita melakukan solat-solat sunat kerana kita nak mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kita nak tampal kita punya solat-solat fardu yang mungkin serba kekurangan. Jadi kita tambah, kita add on dengan solat-solat sunat, insya-Allah. Baik, minggu lepas kita pun dah bincangkan berkenaan dengan solat sunat rawatib. Okey. Untuk hari ini kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan solat sunat yang dituntut yang kita lakukan secara berjemaah. Solat sunat pun ada juga solat-solat sunat yang kita lakukan secara berjemaah. Dan juga ia tidak mengiringi solat fardu. Dia solat sunat, purely solat sunat sahaja berjemaah kita boleh lakukan. Antara solat-solat sunat yang kita boleh lakukan secara berjemaah, iaitu yang pertama ialah solat hari raya, solat hari raya Aidil Fitri ataupun solat hari raya Aidil Adha. Ini kita lakukan solat sunat Aidil Fitri, Aidil Adha ini, iaitu kita tidak melakukan dengan solat fardu. Ini berasingan daripada solat-solat fardu. Yang kedua, solat-solat sunat antaranya ialah solat sunat tarawih. Ini kita lakukan biasanya pada bulan Ramadan, solat sunat tarawih. Dan yang ketiga ialah solat sunat gerhana matahari dan bulan. Ini bila berlakunya
moon ataupun sun punya eclipse, gerhana matahari atau bulan, maka kita boleh lakukan solat sunat gerhana. Gerhana ni kita lakukan hanya ikut eclipse ataupun gerhana matahari ataupun bulan. Yang keempat ialah solat sunat minta hujan ataupun solat sunat istisqa. Ni kalau sekiranya berlaku kemarau, kalau ada drought season, maknanya hujan tak turun. Bila hujan tak turun, kita boleh lakukan solat sunat minta hujan, solat sunat istisqa. Baik, perkara pertama yang dihitung ke atas seseorang itu adalah solatnya. Sekiranya dia menyempurnakan, maka ditulis solat itu didirikan dengan sempurna. Sekiranya tidak sempurna, maka Allah menyatakan yang bermaksud, perhatikan, adakah kamu mendapati hamba-Ku ini melakukan solat sunat? Sempurnakanlah solatnya dengan solat sunat ini. Kemudian sempurnakanlah solat dia dengan solat ini. Kemudian baru dihitung zakatnya. Demikian selepas itu diambil amalan-amalan berdasarkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi maknanya bila Allah Ta'ala tengok kita punya solat, semasa Allah Ta'ala hitung kita punya amalan, Allah Ta'ala akan tengok solat kita punya solat wajib, solat fardu ni semua sempurna atau tak. Kalau tak sempurna, barulah Allah Ta'ala akan suruh untuk kita diambil daripada solat-solat sunat yang kita lakukan. Barulah dah selesai Allah Ta'ala ambil semua kita punya amalan-amalan solat sunat, barulah Allah Ta'ala akan hitung amalan-amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, zakat, puasa dan sebagainya, haji dan sebagainya. Tapi yang paling important ialah solat-solat sunnah, dan juga of course solat-solat wajib, solat fardu, very important, right? Cik Mai Kacil, terima kasih sudi hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Jadi solat sunat ini kita dapat lakukan di mana sahaja. Kita boleh buat kat rumah, kita boleh buat kat masjid, kita boleh buat di mana-mana saja, bila-bila masa, ikut keadaan yang tertentulah. Kalau solat sunat tarawih, keadaannya bulan Ramadan. Kalau solat sunat Aidul Fitri pada akhir raya, Aidul Fitri 1 Syawal. Kalau solat sunat Aidul Adha 10 Zulhijjah dan sebagainya. Jadi ini kita ikut inilah musim dia. Jadi kita kalau solat sunat rawatib yang lain kita boleh lakukan di mana sahaja kita berada, di rumah, ketika musafir, ketika staycation pun anda boleh lakukan solat-solat sunat. Baik, jadi dalam sebuah hadis lagi, Nabi SAW mengatakan bahawa sesiapa solat sunat dalam sehari semalam 12 rakaat, pasti Allah hina untuknya Allah bina untuknya kediaman di syurga. Maknanya Allah Ta'ala akan berikan satu kediaman untuk kita tinggal di syurga. Masya Allah, ganjarannya amat besar bagi mereka yang melakukan solat sunat satu hari satu malam, at least 12 rakaat. Okey. Baik, yang kita akan masuk berkenaan dengan solat-solat sunat yang lebih diutamakan. Kita akan masuk lebih detail sedikit berkenaan dengan solat-solat sunat rawatib. Jadi solat sunat rawatib ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu 5 waktu. Dia mengiringi, dia tambahan bagi solat 5 waktu itulah. Jadi solat sunat ini didirikan bagi menyempurnakan kekurangan yang ada pada solat fardu kita. Jadi maknanya solat sunat rawatib dia tambahan untuk tutup kita punya kekurangan dalam solat fardu. Jadi terdapat dua jenis solat rawatib, iaitu yang pertama, solat yang dilakukan sebelum fardu, qabliyah. Ini biasa kita panggil qabliyah. Qabliyah ni maknanya sebelum. Sebelum apa? Sebelum solat zuhur, ada 2 rakaat qabliyah zuhur contoh. Kemudian ada lagi satu, yang kedua ialah solat sunat ba'diyah. Ba'diyah ni selepas selesai solat fardu. Contoh selepas zuhur kita dah solat zuhur 4 rakaat, dah selesai, kita tambah dengan 2 rakaat solat ba'diyah. Ba'diyah ni maknanya solat sunat
Selepas. Ba'diyah ni selepas. Selepas zuhur. Rasulullah SAW menyatakan bahawa 2 rakaat itu lebih baik bagiku daripada seluruh isi dunia. Masya Allah. Ganjarannya. Ganjaran 2 rakaat solat sunat rawatib itu, dia lebih baik bagiku daripada seluruh isi dunia. Lebih baik daripada seluruh isi dunia. Jadi siapa yang tidak mahu ganjaran daripada Allah Ta'ala, iaitu ganjaran lebih baik daripada seluruh isi dunia. Isi dunia ni sahaja dah bermacam-macam. Ada gunung ganang, ada waterfall, ada macam-macam nikmat Allah Ta'ala berikan di dunia ni. Kalau kita solat sunat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apatah lagi kalau kita kita terus buat dan tidak meninggalkan solat-solat sunat. Baik. Terdapat 22 rakaat solat sunat rawatib yang dianjurkan oleh Nabi SAW, sama ada kita dirikan sebelum ataupun selepas solat fardu. Maknanya dalam sunnah Nabi SAW, kalau kita kumpulkan semua, ada lebih kurang 22 rakaat solat sunat rawatib. Bagaimanapun terdapat solat sunat muakkad, iaitu solat sunat yang digalakkan, dan ada juga solat sunat yang tidak muakkad. Ada yang amat digalakkan, ada yang dia digalakkan tapi tidak sampai amat digalakkan. Jadi kalau kita ikut pembahagian ini, nanti kita akan terangkan. Okey, baik. Jadi ada 22 rakaat solat sunat rawatib. Ada yang amat digalakkan, ada yang digalakkan. Dia tidak berapa digalak, dia tidak muakkad, dia tak kuat sangat, tapi ada yang paling kuat. Antara yang paling kuat solat sunat rawatib ada 10 rakaat. Jadi 10 rakaat solat sunat rawatib ini, yang pertama ialah kita solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh. Okey, so badinya 2 rakaat sebelum solat subuh, itu yang pertama. Ada 10 ingat. So 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian ada juga solat sunat 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, kira dah 4. Dah 4. Ini solat sunat muakkad yang amat digalakkan. Kemudian ada lagi solat sunat 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas zuhur dan 6 rakaat. Kemudian ada lagi iaitu solat sunat 2 rakaat selepas solat maghrib. After solat maghrib 2 rakaat. Dah 8. Dan juga ada solat sunat muakkad lagi, iaitu solat sunat 2 rakaat selepas isyak. Total 10 rakaat. Jadi boleh ingat tak? Ada berapa tadi solat sunat rawatib yang amat digalakkan oleh Nabi SAW? Ialah yang pertama tadi, solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, kemudian selepas maghrib 2 rakaat, dan juga selepas isyak 2 rakaat. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 ada 10 rakaat. Jadi itu. Kemudian itu 10. Kemudian ada lagi 12 rakaat yang solat sunat yang tidak muakkad. Tidak muakkad ni maknanya dia bukan tahap yang amat digalakkan. Dia digalakkan, tapi bukan sampai amat digalakkan, tidak. Jadi antaranya ialah solat sunat 2 rakaat sebelum solat zuhur, tambahan kepada 2 rakaat yang muakkad. Jadi maknanya ada orang melakukan kalau rajin, ada masa, kita boleh lakukan tambahan lagi 2 rakaat sebelum zuhur. Selepas kita dah lakukan solat 2 rakaat sebelum zuhur tadi yang muakkad, tambah lagi dengan 2. Bila tambah lagi 2, dah 4 rakaat sebelum zuhur kan. Jadi yang the second and third, the second punya solat tu adalah yang tidak muakkad. Kalau ada time baru kita tambahlah, tak ada tak apa. Kemudian ada juga solat sunat 2 rakaat selepas solat zuhur, tambahan kepada 2 rakaat yang muakkad. Jadi selepas solat zuhur pun ada juga, bila kita dah buat 2 rakaat yang muakkad, kita boleh tambah lagi dengan 2 rakaat yang tidak muakkad. Ini kalau ada masa lah kita buat. Buat lebih, maka kita akan mendapat ganjaran yang lebih-lebih lagi, insyaAllah. Kemudian ada juga solat sunat selepas zuhur dah selesai. Kemudian solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum asar,
Jadi sebelum asar biasanya kita lakukan 2 rakaat. Tapi kalau kita nak tambah dengan lagi 2 rakaat, total dah 4 rakaat sebelum solat asar. Itu dalam yang kedua punya solat tu adalah yang tidak muakkad. Amat dia digalakkan tapi tidak sampai tahap amat digalakkan. Kemudian solat maghrib ada juga sebelum maghrib 2 rakaat. Jadi ini yang tidak muakkad, tapi kalau nak lakukan silakan. Dan juga last sekali ialah solat sunat 2 rakaat sebelum isyak. Sebelum solat isyak 2 rakaat. So total kalau kita combine yang muakkad yang tidak muakkad ni semua ni combine, total kita dapat 22 rakaat solat sunat. InsyaAllah. Jadi bila kita sentiasa melakukan solat-solat sunat ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka kita akan mendapat ganjaran yang lebih baik. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tidak ada perkara yang paling indah, lebih indah daripada ini, tuan-tuan. Baik, bagaimanakah solat-solat sunat ini dimulakan pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat? Jadi dalam sebuah hadis, Ibnu Umar menceritakan bahawa saya memelihara 10 rakaat daripada Nabi SAW, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib di rumah baginda. Kemudian 2 rakaat selepas isyak di rumah baginda dan juga 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian pada waktu itu Nabi SAW tidak diganggu, iaitu tidak didatangi tetamu. Hadis direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. So maknanya dalam hadis ini Ibnu Umar mengatakan bahawa dia melakukan solat-solat sunat ini ketika beliau berada di dalam rumah Nabi SAW. Jadi maknanya dia melakukan 2 rakaat sebelum zuhur, selepas maghrib 2 rakaat, kemudian selepas isyak pun 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Jadi yang dia buat yang muakkad, yang amat digalakkan. Kemudian pada semua waktu ini Nabi SAW tidak diganggu. Tak ada sahabat yang datang menziarahi Nabi SAW. Maknanya bila Nabi SAW melakukan solat sunat, tak ada orang ziarah Nabi pada ketika itu. Selepas itu baru ada. Dalil yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Abu Musa menceritakan Nabi SAW berkata, man shalla fi yawmin wa laylatin sinta asyrata rak'atan siwa al-faridah, banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang solat sunat dalam sehari semalam 12 rakaat, pasti Allah Ta'ala membina untuknya kediaman di dalam syurga. Siapa yang solat 12 rakaat satu hari, solat sunat, Allah Ta'ala akan binakan syurga ataupun binakan rumah untuk dia dalam syurga. Bila kita masuk syurga, dah siap rumah untuk kita, insyaAllah. Kalau kita melakukan solat-solat sunat ini ikhlas lillahi ta'ala. Itu dia. Dalil yang ketiga, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan bahawa kana Nabi SAW minal laili at-tatawwa'a 8 raka'atin wa bin nahari 12 raka'atan. Nabi SAW bersolat pada waktu malam sebanyak 8 rakaat. 8. Dan juga pada siang hari 12 rakaat. So Nabi buat malam 8, malam ni maknanya Nabi SAW melakukan solat tahajud dan sebagainya, 8 rakaat. Kemudian pada siang hari 12 rakaat. 12 rakaat yang muakkad dan yang tidak muakkad. Kemudian ada juga hadis lagi daripada Abu Umamah berkata, Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina fakanat salatuhu kulla yawmin 10 rakaat. Saya bersolat bersama Rasulullah SAW. Itu sahabat Abu Umamah, dia bersolat bersama Rasulullah SAW selama 10 tahun. 10 tahun dia solat bersama Nabi SAW. Setiap hari dia solat 10 rakaat. 10 rakaat tu apa? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, sebelum maghrib
Selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat. Jadi dia solat yang 10 tadi, yang muakkad tadi, maka itulah yang beliau lakukan bersama Nabi SAW sepanjang 10 tahun lamanya. Jadi inilah kelebihan para sahabat yang dapat bersama Nabi SAW untuk melakukan solat-solat sunat dan sebagainya. Baik, kita tengok satu persatu. Apakah kelebihan solat sunat rawatib sebelum solat subuh? Apa dia? Solat sunat sebelum subuh ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada kelebihan dia. Kelebihan dia apa? Yang pertama, yang tadi saya ada mengatakan bahawa ia lebih baik daripada seluruh dunia. Ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi SAW berkata berkenaan 2 rakaat solat subuh. Sebelum solat subuh 2 rakaat. Aisyah berkata, Nabi SAW mengatakan bahawa huma ahabbu ilayya minad dunya jami'ah. Huma ahabba ilayya minad dunya jami'ah. 2 rakaat. Huma tu maksudnya 2 rakaat. 2 rakaat itu lebih baik daripada lebih baik bagiku daripada seluruh isi dunia. So maknanya ganjaran solat 2 rakaat sebelum subuh ni, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik. Yang kedua, lebih penting daripada nyawa sendiri. Nabi SAW melaporkan, mengatakan bahawa daripada hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, la tad'u rak'atai al-fajr. Jangan kamu tinggalkan 2 rakaat solat sunat fajar sebelum subuh. Wa in tarattakum al-khailu. Sekalipun kamu dikejar oleh kuda, walaupun kamu dikejar oleh musuh. Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan, kalau kita solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ni lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Maknanya amat penting kalau kita boleh solat 2 rakaat sebelum subuh ni, maka lebih penting daripada kita punya nyawa. Kerana kita dapat ganjaran dunia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahualam. Tapi itulah kelebihan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Baik, kemudian sekarang kita lihat apakah amalan-amalan sunnah yang Nabi SAW dia paling dia jaga, paling dia pelihara lah. Anna Nabi SAW lam yakun ala syai'in minan nawafil asyaddu mu'ahadatan minhu ala ra'ataini qabla subuh. Nabi SAW mengatakan, Nabi Aisyah radhiyallahu anha melaporkan Nabi SAW tidak menjaga amalan-amalan sunatnya lebih daripada dia menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Jadi Nabi paling jaga amalan sunat yang paling Nabi jaga. Kalau orang tanya, apakah amalan sunat yang paling Nabi jaga? Amalan sunat yang paling Nabi jaga ialah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad Ibn Daud. Semua hadis-hadis Nabi SAW dalam semua kitab-kitab hadis ada mengatakan bahawa Nabi paling jaga amalan sunat 2 rakaat sebelum subuh. Baik, bagaimanakah kita nak niat solat sunat subuh? Jadi lafaz niatnya berbunyi usalli sunnata subhi ra'ataini lillahi ta'ala. Senangnya, usalli sunnata subhi, sahaja aku bersolat sunat subuh, ra'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku bersolat sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, jadi apakah cara yang paling baik kita lakukan ketika kita solat sunat subuh ni, tuan-tuan dan dirahmati Allah? Yang pertama, kalau kita solat sunat subuh itu kita lakukan dalam tempoh yang sederhana, yang sedang-sedang. Jangan terlalu lama, jangan terlalu ringkas. Yang biasa, sederhana, tidak terlampau lama. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melaporkan bahawa Nabi SAW memendekkan solat sunat subuhnya sehingga aku berasa ragu-ragu sama ada beliau membaca Al-Fatihah ataupun tidak. Maknanya Nabi SAW dia buat solat sunat sebelum subuh itu dia ringkas, tidak terlalu lama. Dia sekejap je sampai Aisyah menyangka Nabi SAW baca Al-Fatihah ke tidak. Itu dia. Jadi ringkas, kita lakukan 2 rakaat solat sunat sebelum subuh ni ringkas saja. Tapi ganjarannya melebihi daripada dunia dan seisinya.
Kemudian kana qiyam Rasulullah SAW, Aisyah mengatakan bahawa kana qiyam Rasulullah SAW fi ra'ataini qabla salatil fajri qadara ma yaqra'u Fatihal kitab. Maknanya Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah berdiri, dia mengerjakan solat sunat subuh sekadar membaca Al-Fatihah saja. Maknanya kalau kita solat sunat subuh ni, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ni kita boleh baca Al-Fatihah aja. Baca Al-Fatihah dah cukup, dah tak payah baca surah yang lain. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, dianjurkan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan juga surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. So maknanya Aisyah mengatakan bahawa kerana Nabi SAW yaqra'u fi ra'atainil fajri qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Okey, cuma kadang-kadang Nabi baca Al-Fatihah saja, kadang-kadang Nabi baca surah juga. Surah yang ringkas jugalah. Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad dalam solat sunat subuh tadi, 2 rakaat sebelum subuh. Okey, sebuah hadis lagi Nabi SAW daripada Jabir anna rajulan qama faraka'a ra'atal fajri faqra'a fil awal qul ya ayyuhal kafirun hatta inqadatis surah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadza 'abdun arafa rabbah wa qara'a fil akhirah qul huwallahu ahad hatta infadatis surah, sampai habis surah. Kemudian Nabi SAW berkata hadza 'abdun amana bi rabbih. Maknanya apa? Daripada Jabir melaporkan seorang lelaki itu dia melaporkan seorang lelaki itu membaca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dalam rakaat pertama solat sunat subuh sebelum subuh tadi sampai habis. Kemudian Nabi kata orang ini mengenali Tuhannya. Dan juga pada rakaat kedua orang itu membaca qul huwallahu ahad. Bila orang itu selesai membaca qul huwallahu ahad sampai akhir surah, Nabi komen menyatakan bahawa orang ini beriman dengan Tuhannya. Maknanya kalau kita nak baca surah dalam solat sunat subuh sebelum subuh ini, yang amat digalakkan ialah kita membaca surah qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Itu dia ganjaran yang kita akan boleh dapat sebaik-baiknya, insya-Allah. Baik, yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita solat sunat sebelum subuh ini, kita boleh juga membaca ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-136, 136. 136 ini dalam surah Al-Baqarah dan juga itu first rakaat lah. Second rakaat kita boleh baca ayat daripada surah Ali Imran ayat 64. So tuan-tuan take note, kalau kita nak tambah lagi dengan surah-surah yang lain ataupun ayat Quran yang lain dalam solat sunat subuh ini, kita boleh baca ayat 136 surah Al-Baqarah dan juga ayat 64 surah Ali Imran. Kerana apa? Kerana ada hadis Ibnu Anas mengatakan bahawa Rasulullah SAW selalu membaca pada rakaat pertama solat sunnah subuh sepotong ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat ke-136. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah SAW, ini hadis, kana Rasulullah SAW yaqra'u fi ra'atainil fajri qul ya ayyuhal kafirun, ini dah, iaitu ayat ke-136 surah Al-Baqarah. Nanti tuan-tuan boleh rujuklah ayat dia. Ni ayat dia hilang pula kat sini. Okey, kemudian rakaat kedua Nabi SAW membaca surah Ali Imran ayat ke-52. 52 surah Ali Imran ayat ke-52, iaitu ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ini dia ayat surah Ali Imran ayat 52. Okey,
Yang tadi surah Al-Baqarah ayat ke 136 sebentar saya cek Okey, jadi dalam solat sunat sebelum subuh, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah juga baca ayat ke 136 surah Al-Baqarah. Kemudian yang rakaat kedua, Nabi SAW baca surah Ali Imran ayat ke 52. Okey, so dalam rakaat yang pertama, Nabi SAW dalam solat sunat sebelum subuh, Nabi SAW baca ayat 136 surah Al-Baqarah, berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini ayat 136 surah Al-Baqarah. Okey. So tu dia antara ayat-ayat yang Nabi SAW baca ketika melakukan solat sunat subuh, sebelum subuh. Kalau tak hafal ayat ni, kita boleh baca yang tadilah, Qul ya ayyuhal kafirun, dengan juga Qul huwallahu ahad. Kalau tak hafal juga, boleh kita baca Al-Fatihah aja pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kalau kita bangun awal sebelum subuh, kita cepat-cepat lakukan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ini paling important lah. Okey. Selepas kita dah buat solat sunat subuh ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apakah ada soalan mungkin? Apakah antara doa yang boleh kita baca selepas solat sunat subuh? Antara doa yang Nabi ajarkan, iaitu kita boleh baca doa Bismillahirrahmanirrahim bila dah habis solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ni, kita baca Allahumma Rabbu Jibril wa Israfil wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Nabi SAW baca Allahumma Rabbu Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Ya Allah, Tuhan Jibril, Tuhan Israfil, Mikail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada api neraka. Okey, ni doa yang diajarkan. Kemudian bila kita Abu Hurairah melaporkan bahawa Nabi SAW menyatakan bahawa kalau seseorang dalam kalangan kamu ini selesai, kalau kita dah buat kalau kita dah lakukan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu, dia perlu berbaring di atas lambung kanannya. So maknanya bila kita baring tu, kita rehat sekejap sementara kita tunggu azan subuh. Maknanya kita boleh baring sekejap, rehat sekejap. Maknanya kita solat sunat 2 rakaat sebelum subuh lah. Maknanya kita bila dah habis, dah doa semua, baru kita boleh rehat sekejap sementara kita menunggu azan subuh. Jadi berdasarkan hadis ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dianjurkan kepada sesiapa yang selesai mengerjakan solat sunat subuh supaya berbaring sebentar, relax, baring sebentar. Tata cara yang dianjurkan adalah dengan kita berbaring pada lambung kanan, miring kanan lah. Kita baring miring kanan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okey. So itu antara sunnah yang Nabi SAW lakukan pada setiap subuh. Nabi tak pernah miss solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Okey. Ini info tambahan. Sekiranya kita tak sempat melakukan solat sunat subuh 2 rakaat kerana terlewat ataupun kerana imam mengerjakan solat subuh berjemaah terlalu cepat, dianjurkan menggantikannya. Kita gantikan. Kemudian solat sunat ini dapat digantikan pada 2 waktu. Sebaik saja selepas selesai mengerjakan solat subuh ataupun lebih utama dilakukan selepas terbit fajar. Okey. So boleh gantikan. Kalau kita tak sempat imam cepat ke ataupun dah azan ke dan sebagainya, kita lepas subuh tu kita boleh buat, ataupun kita boleh buat selepas dah syuruk tu ada solat isyraq 2 rakaat, kita boleh buat later. So ini sebagai ganti lah kalau kita tak dapat.
So itulah sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini berkenaan dengan baru 2 rakaat sebelum subuh. Baru 2 rakaat sebelum subuh. Belum lagi solat-solat sunat yang lain. Okey, jadi 2 rakaat sebelum subuh ni maknanya 2 rakaat sebelum azan subuh ni kita panggil solat fajar 2 rakaat. Maka sebaiknya kita amalkan, kita lakukan kerana ini sunnah yang paling Nabi suka buat. Sunnah yang paling Nabi tidak pernah melepaskannya. Kerana ada terdapat banyak ganjarannya. Ganjaran yang paling utama ialah bila kita lakukan 2 rakaat solat sunat fajar ataupun solat sunat sebelum subuh ini, maka insya-Allah Allah Taala akan memberikan ganjaran kita lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak ada benda yang paling terbaik. Inilah yang paling terbaik. Jadi kita amalkan bila kita solat sunat subuh itu, jangan lupa kalau boleh kita ajak family kita, sama-sama kita dapat ganjaran kan, sama-sama kita nak masuk syurga kan, sama-sama dengan suami isteri dan sebagainya. Jadi boleh ingat insya-Allah, mudah-mudahan. Kemudian dalam solat sunat subuh tadi, saya menerangkan hadis-hadis Nabi. Nabi kadang-kadang baca Al-Fatihah saja, ataupun kadang-kadang Nabi baca Al-Fatihah kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad, boleh. Ataupun dari satu tadi Nabi SAW baca Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah ayat 136, 136, ataupun kemudian yang rakaat yang kedua surah Ali Imran ayat 52, tak silap saya tadi. Itu dia. Okey, jadi mudah-mudahan kita cuba ini tambahan. Bila kita mungkin antara kita ni, kita selama ni mungkin kita solat wajib saja. Sudah tiba masanya untuk kita tingkatkan. Tahun 2021 ni kita tingkatkanlah amalan kita. Kita try tambah sikit. Tambah sikit dengan solat sunat subuh sebelum subuh ni 2 rakaat. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan dunia akhirat. Dan juga Allah Ta'ala sentiasa merahmati kita. Dan juga mudah-mudahan kita kalau konsisten, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran kita lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan juga Allah Ta'ala akan sediakan rumah kediaman di syurga nanti insya-Allah. Baik, okay, so itu saja pada malam ni. Kurang lebihnya mohon ampun dan maaf kalau ada terkurang dalam penyampaian saya, perkongsian saya pada malam ini. Like dan share dan juga teruskan menderma dengan kepada Masjid Haji Muhammad Saleh Gelang dengan Pena ada, dengan OCBC, bank transfer dan sebagainya. Setiap wang ringgit anda yang anda salurkan kepada infak sedekah ini akan mendapat ganjaran bukan sahaja bila anda masih hidup di dunia, tapi bila anda meninggal dunia. Pahala itu akan berterusan di sisi anda hingga hari akhirat insya-Allah. Itu saja daripada saya pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita berjumpa pada minggu hadapan, insya-Allah kita mulakan dalam lebih kurang jam 8 malam insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.